Super App merujuk kepada aplikasi yang hampir sama dengan aplikasi mudah alih popular lain seperti WeChat, Grab, GoTo dan Paytm yang telah menikmati kejayaan besar di negara-negara Asia, namun ia agak kurang menonjol di pasaran lain. Super App juga merujuk kepada satu aplikasi yang membolehkan pengguna mengakses beberapa perkhidmatan dalam satu aplikasi, atau dengan kata lebih mudah, Super App ini merupakan satu pusat sehenti yang mengumpulkan pelbagai kemudahan aplikasi dalam sebuah aplikasi sahaja. Aplikasi adalah satu konsep revolusioner apabila ia mula-mula diperkenalkan. Kini, kita beralih daripada beberapa aplikasi mudah alih yang berbeza kepada sebuah aplikasi yang menjadi portal sehenti untuk kebanyakan keperluan yang kita mahukan daripada aplikasi yang berbeza itu. Itulah yang dinamakan sebagai Super App. Jadi, dalam video kali ini, kita akan melihat apakah itu Super App dan bagaimana ia dapat memudahkan para pengguna. Teruskan menonton. Dengan lebih 6.6 bilion pengguna telefon pintar di seluruh dunia, tidak hairanlah industri aplikasi mudah alih berkembang maju dan pantas. Penggunaan aplikasi dan kemajuan telefon pintar masih berkembang pada kadar yang stabil tanpa sebarang tanda-tanda akan perlahan dalam masa terdekat ini. Kini, terdapat lebih kurang 1.14 bilion pengguna tablet di seluruh dunia yang jumlahnya meningkat kira-kira 36% dalam tempoh 6 tahun yang lalu. Penggunaan telefon bimbit kini bukan hanya terhad untuk membuat panggilan sahaja, tetapi ianya sudah lebih daripada itu. Ditambah pula dengan evolusi telefon bimbit yang semakin canggih, dilengkapi dengan pelbagai ciri-ciri pintar yang tidak dapat dinafikan, membantu memudahkan aktiviti harian para pengguna. Menurut data, pada suku pertama tahun 2021, terdapat lebih daripada 3.4 juta aplikasi di Google Play Store dan hampir 2.2 juta aplikasi yang boleh dimuat turun di Apple App Store. Apa itu Super App? Super App pada asasnya ialah penyelesaian semua dalam satu bentuk aplikasi mudah alih. Apabila kita mempunyai satu aplikasi dan aplikasi itu terdapat banyak perkhidmatan yang boleh kita akses, itulah sebenarnya Super App. Ia menguruskan semua keperluan yang diperlukan dan boleh dimiliki pengguna di satu tempat. Ini mengurangkan keperluan untuk memuat turun pelbagai jenis aplikasi yang berbeza yang melaksanakan fungsi yang berbeza. Super App mempunyai segala-galanya daripada rangkaian sosial, membeli belah, perkhidmatan perbankan dan banyak lagi. Untuk mewujudkan sebuah Super App, pembangun perlu menciptanya dengan mengambil kira keperluan pengguna akhir. Perkhidmatan yang terdapat dalam sesebuah Super App tidak semestinya berkaitan antara satu sama lain. Ia biasanya bermula dengan satu perkhidmatan seperti e-hailing sebelum berkembang untuk memasukkan perkhidmatan lain seperti penghantar makanan, pembayaran digital, permainan, tempahan perjalanan, pembayaran bil, tambah nilai mudah alih, penstriman muzik, rangkaian sosial dan sebagainya. Istilah Super App dicipta oleh Mike Lazaridis pada tahun 2010. Sebagai pengasas BlackBerry, beliau membayangkan Super App sebagai penyelesaian muktamad. Ia digambarkan sebagai pasaran dengan tawaran yang berbeza menggunakan teknologi dalaman dan integrasi pihak ketiga. Elemen utama yang ditakrifkan oleh Mike untuk membangunkan sebuah Super App ialah lancar, bersepadu, cekap, kontekstual dan penggunaan harian. Hari ini, Super App telah berkembang menjadi tetapan yang lebih maju dengan perkembangan teknologi yang semakin berkembang. Beberapa contoh Super App yang terkenal ialah WeChat dan Alipay dari China, Paytm di India, Grab di Singapura, GoTo di Indonesia, Zalo di Vietnam dan Kakao di Korea Selatan. Dan apa yang menarik ialah penggunaan Super App adalah lebih meluas di negara-negara Asia. Siapa pencipta Super App? Super App biasanya dicipta oleh perniagaan dan pemilik syarikat. Pembangunan Super App perlu mempunyai kepelbagaian pegangan dalam sektor yang berbeza untuk mencipta satu Super App yang menawarkan perkhidmatan sebagai pusat sehenti. Mereka biasanya mempunyai pelbagai perkhidmatan dalam produk yang mana perbezaan ini boleh disepadukan ke dalam satu aplikasi yang akan memberi faedah dan kemudahan pada pengguna akhir. Seperti dijelaskan, Super App setakat ini lebih berkembang baik di kawasan Asia Selatan dan Timur. Seperti biasa, China menjadi antara negara awal yang menggunakan kemudahan ini, diikuti oleh India. Tidak dapat dinafikan, permintaan untuk aplikasi sedemikian adalah lebih tinggi di negara-negara Asia dan disebabkan oleh itu, kebanyakan negara Asia mempunyai sekurang-kurangnya satu Super App yang paling dominan dan banyak digunakan oleh rakyatnya. WeChat, China. Daripada kekal sebagai aplikasi permesejan atau teks pesanan, Tencent Holding Limited selaku pemilik aplikasi WeChat dengan pantas merevolusikan aplikasi tersebut untuk memastikan pengguna dapat menikmati lebih banyak faedah.
WeChat kini mempunyai lebih daripada 1 bilion pengguna aktif bulanan di seluruh dunia. Jadi, ia mempunyai jangkauan pengguna yang luas, terutamanya di China. WeChat merupakan salah satu super app terawal yang dibangunkan. Aplikasi ini menawarkan perkhidmatan komunikasi seperti panggilan video dan ciri teks pesanan. Selain itu, ia menyediakan fungsi e-commerce di mana pengguna boleh membeli belah menggunakan aplikasi tersebut. Pengguna juga boleh melengkapkan pelbagai fungsi lain seperti memesan makanan, menghantar wang, membeli tiket wayang dan banyak lagi. Jadi, tidak hairanlah aplikasi ini menjadi antara super app utama bagi rakyat China sehinggakan pembelian di pasar maupun gerai di tepi jalan juga menggunakan aplikasi ini. Zalo, Vietnam. Zalo ialah platform teks pesanan utama di Vietnam dengan lebih 100 juta pengguna di seluruh dunia. Dianggarkan kira-kira 900 juta mesej dihantar, panggilan selama 50 juta minit dan penghantaran gambar sebanyak 45 juta gambar menggunakan aplikasi ini pada setiap hari. Zalo juga berjaya mencapai pencapaian 100 juta pengguna awal tahun 2021. Bagi mengekalkan penggunaan aplikasi ini, Zalo telah menyepadukan fungsi baharu yang merangkumi platform pembayaran yang dikenali sebagai Zalo Pay dan Zalo Shop. Pengguna juga boleh menyemak maklumat cuaca, membeli tiket penerbangan, mengemaskini maklumat kesihatan dan membayar bil utility menggunakan super app ini. Hasilnya, kini Zalo tersenarai sebagai salah satu super app utama Vietnam dalam menyediakan pelbagai jenis perniagaan. Grab, Singapura. Satu lagi super app yang sangat terkenal di Asia Tenggara ialah aplikasi Grab. Walaupun bermula sebagai aplikasi e-hailing, ia kini telah berkembang menjadi aplikasi penghantaran makanan dan pembayaran dalam talian untuk e-dagang dan banyak lagi. Pengguna boleh menempah penginapan, membuat bayaran dan memindahkan wang menggunakan aplikasi ini. Grab beroperasi di 8 negara termasuk Malaysia, Singapura, Thailand dan Vietnam. Berpusat di Singapura, Grab telah memberi perkhidmatan kepada lebih 180 juta pengguna di lebih 350 bandar. GoTo, Indonesia. Sementara itu, GoTo Group yang terdiri daripada Gojek dan Tokopedia adalah syarikat pembangun aplikasi yang paling berharga di Indonesia, di mana syarikat teknologi ini telah menyumbang 2% daripada KDNK negara yang bernilai 1 trilion. Sebelum menjadi super app, Gojek memulakan operasi sebagai syarikat e-hailing motosikal. Namun kini, syarikat permulaan Indonesia ini menawarkan perkhidmatan daripada penghantaran makanan serta perkhidmatan urutan. Hari ini, model perniagaan super app ini telah berkembang jauh melebihi rangkaian tawaran asal mereka untuk meliputi perkhidmatan termasuk gaya hidup, hiburan dan keperluan kewangan. Paytm, India. Paytruck Mobile atau Paytm telah muncul sejak 2 dekad lalu sebagai pilihan pembayaran atas talian terbesar di India. Ia bermula daripada hanya kemudahan tambah nilai mudah alih kepada pembayaran bil utility dan pemindahan wang. Namun hari ini, Paytm menawarkan pelbagai perkhidmatan tambahan yang menyebabkan ia berjaya tersenarai sebagai salah satu super app. Kemudahan perkhidmatan tambahan baru ini termasuklah pembayaran perdagangan dan perkhidmatan awam selain perkhidmatan kewangan kepada 333 juta pengguna dan lebih 21 juta peniaga yang berdaftar dengannya. Ekosistem dua hala antara pengguna dan pedagang membolehkan proses perdagangan yang lancar selain menyediakan akses kepada perkhidmatan kewangan dengan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kehidupan pengguna serta membantu peniaga mengembangkan perniagaan mereka. Kesimpulannya, pendekatan super app kini berkembang di seluruh dunia. Perkembangan ini didorong kerana pelabur dan pengguna sama-sama tertarik pada penggunaan platform yang menawarkan khidmat pelbagai fungsi. Ia bukan sahaja meningkatkan cadangan nilai untuk para pelabur, tetapi pengguna juga mendapat manfaat daripada fleksibiliti dan kemudahan perkhidmatan ini. Dalam dunia moden yang bergerak pantas ini, masyarakat perlu laju untuk menerima pelbagai kemajuan teknologi yang akan memudahkan urusan harian kita di kemudian hari. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi.